ada bunyi motor. Kita berjumpa lagi untuk episod yang seterusnya, itu episod 6 bagi siri bercakap dengan jin. Episod 6 ni bertajuk melihat jembalang tanah. Seperti yang kita tengok dalam video ataupun episod 5 yang lalu, Datuk telah diusik oleh seekor ular yang mengeluarkan api di mulutnya, dan ini adalah sambungan kepada kisah itu. Datuk menghadapi peristiwa itu dengan tenang, dan ular terus menghampirinya. Datuk cabut golok perak. Kalau kau berniat baik, kau lalu. Kalau kau berniat buruk, kau berhenti. Sebaik saja Datuk mengakhiri percakapan itu, ular itu pun sudah berada di hadapannya. Ular itu pun memanggungkan kepalanya bagaikan kilat. Datuk terus menatap ular itu dan terputus 3 dan jatuh ke dalam perut sungai satu persatu. Barulah puas hati Datuk. Malam bertambah dingin. Daun-daun pokok di kiri kanan sungai bergerak-gerak seperti diterajam angin yang kuat. Bunyi suara burung hantu pun bersahut-sahutan, diselang-seli dengan lolongan anjing yang mendayu-dayu. Datuk merenung ke dalam sungai. Datuk lihat air sungai yang mengalir tenang itu bergolak dan berombak. Datuk pasti di tempat ombak itu adalah tempat bangkai ularnya yang dibuang tadi. Makin lama makin kuat, dan gelombang air sungai itu mengeluarkan bunyi yang hebat. Datuk terdengar bagaikan ada orang mandi di situ. Datuk terdengar. Belum pernah dia berhadapan dengan hal-hal begitu. Mata Datuk terus merenung pada air sungai yang beralun-alun dan berbunyi itu. Datuk berdebar juga. Terniat di dalam hatinya mahu tahu apa yang berlaku, dan terdetik juga dalam hati Datuk hendak meninggalkan tempat tersebut. Niat itu mati dengan sendirinya bila timbul desakan dalam hatinya untuk mengetahui apakah yang berada di dalam perut sungai itu. Dalam suasana yang kelam kabut itu, Datuk terpandang air sungai mula melempah ke tebing. Di tengah-tengah sungai itu timbul satu lembaga hitam. Satu lembaga hitam yang besar, sebesar kerbau jantan, timbul daripada permukaan sungai. Setiap kali lembaga itu bergerak, air terus bergelombang merempuh pokok-pokok keladi di tebing sungai. Semuanya tumbang. Macam selalu bila berhadapan dengan perkara-perkara aneh, Datuk akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini Datuk membaca surah ataupun membaca ayat kursi dengan khusyuk. Semasa dia membaca ayat-ayat itu, lembaga yang berada di sungai itu mula mengamuk dan bertempik, dan bunyinya seperti seekor gajah. Datuk tidak peduli, dan Datuk meneruskan bacaan sehingga habis. Suasana di dalam sungai kembali seperti sedia kala. Air sungai terus mengalir tenang. Daun-daun pokok tidak bergerak meskipun angin malam bertiup. Syaitan ke? Kata Datuk sambil meninggalkan tempat tersebut. Datuk terus mendapatkan anak-anak buahnya
dan mereka pun berkumpul kerana hari pun sudah beransur cerah. Datuk terus membawa anak-anak buahnya ke surau dan menunaikan sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh, mereka pun berpecah meneruskan kerja masing-masing. Separuh daripada anak buah Datuk terus ke Paya Besar menoreh dan sebahagian lagi pergi ke tempat perusahaan membuat batu bata di Jalan Parit. Banyak juga anak-anak buah Datuk yang menjadi buruh di syarikat perusahaan bata itu. Datuk tidak menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang kampung. Walaupun begitu, ada juga orang kampung yang mengalami peristiwa seperti yang Datuk alami. Jambatan besi itu masih ada lagi sehingga sekarang, terletak di antara kampung Pulau Kabung dan kampung Mandi Upih. Tapi peristiwa ganjil seperti yang dialami oleh Datuk itu tidak berlaku lagi. Di kiri kanan jambatan besi ini sudah dipenuhi dengan rumah-rumah orang kampung. Walaupun begitu, dia menjadi tempat persinggahan anak-anak muda bagi setiap malam selepas mereka menonton wayang di Pekan Setiawan, di Air Tawar atau Beruas. Dan kalau diceritakan kisah-kisah aneh pada mereka, mereka tidak akan percaya. Malah mereka mengetawakan pada orang yang menceritakan. Sudahlah. Cerita karutlah semua ni. 1 bulan selepas dari peristiwa aneh itu, pada satu malam, rumah Datuk telah dikunjungi oleh orang kampung, iaitu si Udin. Dia meminta jasa baik Datuk untuk membuat air penawar bagi anak kecilnya yang sudah seminggu menangis malam. Agaknya perut anak kamu ni kembung, kata Datuk sambil merenung muka Udin. Sudah berbotol minyak angin saya lumur ke perutnya, jawab Udin dengan tenang. Datuk terdiam kerana dia tahu dia bukanlah seorang dukun ataupun seorang pawang. Tapi kerana dia merupakan orang yang tertua di kampung tersebut, dia dianggap tahu dalam hal-hal berubat ni. Bawa saja anak kamu ke klinik, Datuk syorkan. Udin terdiam sejenak. Muka Datuk direnung lama-lama. Malam klinik dah tutup. Dong, sepatutnya kau tak payah minta penawar dari aku. Jumpa doktor lagi bagus. Sebabnya mereka boleh memeriksa sakit anak kamu. Mana tahu anak kamu ada mengidap penyakit lain. Saya tahu, tapi Udin berhenti bercakap. Ada rasa kecewa dan ada rasa putus asa bermain di wajahnya. Datuk perasan dengan perubahan itu dan baiklah, bolehlah aku buatkan penawar untuk kamu, tapi esok kamu bawalah anak kamu ke klinik, kata Datuk lagi. Datuk pun segera membuat air penawar dan diberikan kepada Udin. Sebelum Udin meninggalkan rumah, Datuk sekali lagi mengingatkan Udin supaya membawa anaknya ke klinik. Datuk berpendapat dengan berubat doktor lebih baik dari berubat dengan dukun kerana peralatan moden. Sakit seseorang itu dapat dikesan dengan cepat. Pesan Datuk tidak dipersiakan oleh Udin. Dia terus membawa anaknya menemui doktor dan menerima rawatan yang baik. Sejak itu anaknya tidak lagi menangis malam. Memang begitulah sikap Datuk. Dia lebih suka menggalakkan orang-orang kampung berubat dengan doktor. Kecuali kalau sudah menemui doktor, sakitnya tidak mau sembuh,
barulah dia bercadang ataupun nyuruh berubat dengan cara kampung. Pada suatu hari, Datuk mengajak saya ke rumah kawannya. Moh ikut